Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan membincangkan tentang trigonometry substitution. Okey. So jadi bila kita sebut trigonometry substitution, jadi dia telah pun melambangkan apabila kita nak substitutekan tu, kita akan menggunakan yang ini. Nampak tak ini? Ya, kita menggunakan trigonometry. Jadi sebelum ni kita telah membincangkan mengenai kaedah substitution juga kan di dalam integral, di mana kita akan let u sama dengan 4 tolak x ke, contohnya macam tu kan. Cuma kali ini kenapa kita nak gunakan trigonometry substitution? Baik, dalam kes-kes tertentu, misalnya saya ambil contoh yang ini, katakan okey, kita ada yang ni kan, integral 1 over square root of 4 minus x kuasa 2 dx. Baik, dalam contoh ini kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan penggantian yang biasa, katalah kita buat u sama dengan 4 tolak x kuasa 2 kan. Bila kita cuba selesaikan dalam kes-kes yang macam ini, nanti kita akan menghadapi kesukaran untuk menghapuskan set ni. So jadi benda yang macam ni akan menjadi semakin rumit dan menyusahkan kita. Padahal kita ada cara lain untuk menyelesaikan soalan-soalan macam ni. Cuba lihat, ada berapa baris sebenarnya. Ini soalan, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan terus dapat jawapan. Nampak tak? Dia sebenarnya pendek, cuma kita nak dapatkan nilai-nilai ni mungkin agak panjang lah macam ni kan. Tetapi kita ada satu cara yang agak tersusun untuk mendapatkannya. So jadi panduan ni macam ni. Kalau katakan kita cuba menggunakan substitution yang biasa, kita buat u sama dengan 4 tolak x kuasa 2, kita dapati bahagian yang set ini memang menyukarkan kita, maka kita stop. So kita boleh cuba attempt menggunakan trigonometry substitution. Ya, okey. Bila kita sebut trigonometry substitution, jadi bentuk-bentuk yang kerap kita jumpa adalah bentuk-bentuk yang macam ni. Ini ya. Integral yang ada ini. So concern with integral that contain expression of a form ini. Contoh macam ni kan. Walaupun dia 1 per, tapi dia ada ini, nampak tak? 4 tolak x kuasa 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai apa? 2 kuasa 2 tolak x kuasa 2. Nampak kan? Jadi bentuk yang macam ni, ini baru satu bentuk. So basically ada 3 bentuk. Yang bentuk yang macam ni ya. A kuasa 2 tolak x kuasa 2. Ataupun x kuasa 2 tambah a kuasa 2. Ataupun x kuasa 2 tolak a kuasa 2. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang membolehkan kita menggunakan trigo substitution. Ya, bila sebut trigo substitution, kita akan memberikan pemasukan sama ada menggunakan sin, tangent ataupun secant. Ini adalah contoh contoh di mana kita sesuai menggunakan trigo substitution. Jadi dekat sini dah ada siap-siap dah. Pattern yang A ni kita akan substitutekan x sama dengan a sin theta. A tu apa? A ni adalah nilai inilah, nilai A ni. Nilai A yang kuasa 2 ya. So maksud dia kalau 4 tolak x kuasa 2, maksud dia nilai x dia apa? Nilai x pula. Nilai A dia apa? Nilai A dia adalah 2 ya. Macam ini nilai A dia apa? Nilai A dia adalah 1. Yang ini nilai A dia adalah 5. Ya. So macam itulah. Jadi setiap bentuk ini kita perlu membuat substitution trigo seperti yang ini. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik dia jadi salah. Dia memang dah spesifik dah. Bentuk yang macam ni, ini dia punya penggantian dia. Bentuk yang macam ni, yang ini. Yang ketiga, yang ini. Right? Okay. Selain daripada ini, dia ada satu lagi tau. Triangle reference. Yang ini. Reference triangle. Terbalik. Okey. Kalau kamu lihat dalam mana-mana buku rujukan ke ataupun dekat internet dan sebagainya, apa guna ini? Ya, ini untuk A. A ni maksudnya yang ni Sekejap adalah untuk yang bentuk pertama ya. Ini bentuk A, ini case A, ini case B, ini case C. Ada 3 case lah ya. So jadi kalau kamu tengok video ini,
A, B, C ni adalah merujuk kepada kes masing-masing. Ya, kes masing-masing. Yang ini. So, jadi gunanya ini adalah nanti apabila kita nak menyelesaikan, kan kita nak menyelesaikan apa-apa soalan macam ni kan. So, kadang-kadang jawapan dia, okey, contoh ya, example 1 ni kan, cuba tengok jawapan. Okey, dia asal dia apa? Asal dia adalah variable X, betul? Lepas tu kita tukar dia jadi variable theta. Sebab pakai trigo kan. Bila dah habis kita gantikan variable theta, dia dah jadi variable theta, kita pun selesaikan. Last kali kita kena gantikan semula theta ni kepada X, betul? So, okey, dalam contoh ini dia tanya theta sahaja. Kalau dia tanya theta sahaja, maksud dia agak senang kita dapatkan jawapan. Kita hanya manipulate yang ini sahaja sebenarnya. Ini sahaja. Kita manipulate ini. Tetapi apa kata kalau tiba-tiba dekat sini dia bukan bagi theta, dia bagi sin theta ataupun cos theta ataupun tangent theta. Bila kita ada sin cos tangent dekat sini, maka pada ketika inilah kita perlu menggunakan triangle yang di antara salah satu triangle ini, mengikut kesesuaian, mengikut soalan lah. Maksud dia kalau kita menggunakan substitution A sin theta, bermaksud kita akan menggunakan ini. Ya? So kita nak convert balik, kita nak tukar balik theta tu kepada X. Right? So ini gunanya ya. So ini gunanya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Saya dah terangkan bentuk-bentuk dia dan now kita akan menggunakan penggantian. Okey, example number 1 ini dia merujuk kepada case nombor 1, iaitu penggunaan sin. Ya, sin. Jadi dalam contoh ini kita lihat ini soalan dia, semua variable X kita akan jadikan dia variable theta. Jadi kita akan menggunakan penggantian. Cara dia semua hampir sama dengan cara penggantian substitution untuk integration yang normal tu. Sama je sebenarnya. Ya, kita ganti sana, ganti sini. Cuma kali ini dia melibatkan trigo, jadi somehow kadang-kadang kita mungkin terpaksa menggunakan trigonometric formula. Contoh macam tu. Okey. Mula-mula sekali kita nak menggunakan penggantian. Ini dah fix ya. Ini fix. Sebab pattern ini 4 tolak X kuasa 2 ni, pattern ni adalah pattern yang nombor 1 tu, yang case A tu ya. So memang confirm kita akan membuat substitution X sama dengan A sin theta. Dan kita kembangkan A tu 2 kan, 2 sin theta, dan macam biasa, nampak tak? dx d theta kan? Dx d theta dan dx sama dengan ungkapan ini. Alright. So, jadi kita dah boleh gantikan dx sama dengan 2 cos theta d theta. Jadi sebenarnya ini kita gantikan. Ini gantikan siap-siap dengan 2 cos theta d theta. Alright. Sekarang kita tengok. 1 per square root of 4 tolak x kuasa 2 ni, kita akhirnya akan dapat jawapan 2 cos theta. Macam mana kita dapat 2 cos theta ni? Baik. Di sini penjelasan dia. Okey, kita selesaikan ini. 4 tolak x kuasa 2 ni, ini ada square root kan? So, kita gantikan x tu dengan 2 sin theta tadi tu. Penggantian kita tadi tu. Gantikan sini dan kita expandkan macam biasa. Proses macam biasa je sebenarnya. So, dekat di sini kita kuasa 2 kan, kita dapat 4 sin kuasa 2 theta. Dan kita factorkan, kita dapat ini. Dan 1 tolak sin theta ni, 1 tolak sin kuasa 2 theta ni adalah cos kuasa 2 theta. Ini adalah identity trigo. Dan dari sini kita perkemaskan, kita permudahkan, kita dapat 2 cos theta. Okey, so di sini cara kita dapat 2 cos theta, kita pun substitutekan ke dalam sini, gantikan semua sekali. Ya, bila kita dah ganti, kita akan dapat yang ini. Masa ni lah kita tengok semula yang mana boleh cancel, kita cancel. Jadi kita perhatikan, kita boleh cancel ini, cancel ini. Ya, 2 cos theta ni boleh kita matikan. Dan tinggallah ini sahaja d theta, 1 d theta. Jadi integration of 1 d theta, kita dapat theta plus
C. Ini constant ya. So, kita tak nak tinggalkan jawapan dalam bentuk theta. Kita biasanya akan ganti semula theta dengan variable X. Mana kita dapat ni? So, kita dapat ini, kita hanya manipulate yang ini sahaja. Nampak ni? Tadi kan kita dapat penggantian yang tetap kan? X sama dengan 2 sin theta kan? So, mana sin theta sama dengan X per 2. Jadi, theta sama dengan arcsin X per 2. So, dari sini kita terus gantikan ke dalam sini supaya jawapan dalam variable X. Boleh ya? So, itu cara dia sebenarnya. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, kedua, kita masih mengekalkan case A lagi. Maksud dia, substitution dia adalah sin. Ya, A sin X sama dengan A sin theta. So, macam tu. Jadi sebenarnya kita nak gantikan semua-semua sekali. Nampak tak saya gantikan apa? Nampak tak ya? Dia punya function dia dah semakin rumit ya. Dah semakin rumit macam ni. Ini kalau kita buat substitution cara biasa memang tak dapat. Kita akan sukar untuk matematikan nak cancelkan terutama yang radical ni ya, yang square root ni. Memang susah. Jadi kita kena guna trigo substitution. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, nampak ya? Dx saya gantikan jadi theta, dapat ini. Lepas tu, yang sebelah dalam ni, yang set ini, sebenarnya kita dapat 2 cos theta sahaja. Ini kita dah buat tadi kan? 2 cos theta kan? Ini kita dah buat dah. Lepas tu, yang x kuasa 2 ni, saya ganti je lah. 2 sin theta kuasa 2. Saya ganti je. Yang ini saya tak perlu tunjuk lah ya. So, ini kita dah cuba dalam soalan atas tadi tu. Dalam example 1 tadi tu, kita dapat 2 cos theta kan. Jadi saya gantikan semua. Jadi daripada variable X semua ni dah tinggal, dia dah jadi variable theta. Itu tujuan kita sebenarnya. Jadi saya tunjukkanlah dx ini macam mana dapat 2 cos theta ni kan. Yang ini pun sama juga sebenarnya. Yang ini kan kita ada X sama dengan 2 sin theta, dx d theta 2 cos theta, maka dx sama dengan yang ini. Ya, yang ini. Yang ini tadi samalah. Yang ini tadi sama. Ini kita dapat 2 cos theta kan. Sama dengan example nombor 1 tadi. Jadi, di sini, lihat. Bila kita dah siap ni, yang curve gerak ni. Jadi, kita boleh cancelkan yang mana-mana patut boleh kita cancelkan. So, 2 cos theta ni boleh cancel. Habis kat situ. Tinggallah yang kawan ni je kan. Yang 2 sin theta kuasa 2 kan. Tinggal ini aja kita pun selesaikan. Selesaikan, kita akan dapat 1/4 sin squared. Macam ni. Jadi kita keluarkan 1/4 ni. Ini dia punya constant dia. So, jadi kita tukar siap-siap. 1/sin squared ini adalah cosecant. Ya, sama je tu ya. 1/sin squared adalah cosecant squared. Jadi, cosecant squared ini, integration of cosecant squared memang ada dalam rumus integration untuk trigo. Memang kita dapat cotangent. So kita tak perlu nak tukar-tukar dah. Nak guna apa? Nak guna trigonometric formula lah apa semua. Tak payah. Sebab memang dah ada integration dia. Memang betul pun. Ya. So jadi cosecant squared kita akan dapat cotangent. Jadi akhirnya kita dapat inilah. Dapat cotangent negatif dapat negatif cotangent theta. So, dapat negatif 1/4 cotangent theta tambah C. Tapi kita tak tinggalkan jawapan dalam bentuk theta. Kita nak jawapan dalam bentuk X. Jadi, mana kita dapat ni? Ni. Mana kita dapat ni? Cotangent. Jadi, ingat semula, kita akan menggunakan reference triangle tadi tu. Ya, jadi saya tak tunjuk yang dekat atas tadi tu. Saya tarik pergi sini. Ini adalah diagram reference triangle yang A tadi tu. So jadi saya isikan satu persatu. Ini 2, ini X, ini adalah square root dia. So macam ni ya. So jadi kita sebenarnya nak cari apa? Nak cari cotangent kan? Cotangent ni adalah 1 per tangent. So kita cari tangent dulu. Jadi tangent dia, by looking at the triangle, tangent dia adalah apa? Bersebelahan bertentangan. Ya, so yang ini over yang ini. So tangent theta kita dapat ini
Maka kalau cotangent, cotangent kan satu per tangent kan. So, kita terbalikkan je. So, kita dapatlah yang ini. Nampak tak macam kita dapat? Ya? Faham tak? Di mana kepentingan reference triangle tu? So, pada ketika inilah kita akan menggunakan reference triangle. Okey ya? Okey. Untuk yang seterusnya, ini saya ambil contoh yang example 2 ni. Saya ambil ini. Cuma example 2 ni kita tak kira dia punya limit dia. Ini dia tak ada batas bawah dan tak ada batas atas. Now, if we go to definite integral, kita nak substitutekan dia punya value kan. Ini kita sebenarnya ada dua cara. Ya, ada dua cara. Okey, kalau ini adalah soalan asal tadi tu dan kita diberi 1 dan juga set 2. So, 1 dan set 2 ini adalah merujuk kepada nilai-nilai X. So, maksud dia kalau kita ambil ini, kalau kita ambil yang color pink ni punya jawapan, kita bolehlah terus masukkan nilai-nilai yang diberi. Ini, kita boleh masukkan 1, kita boleh masukkan set 2 ke dalam yang warna pink ni. Sebab dia memang nilai X. Akan tetapi, katalah kita nak kira daripada yang cotangent ini. Ya, satu per tangent ni kan. Kita nak kira daripada sini. So, kita tak nak guna yang X ini. Kita nak kira definite integral tu daripada sini. Kita nak gunakan cotangent theta. Jadi, apabila kita nak mencari cotangent theta, ini theta. Ya, ini theta. So, apakah nilai theta yang sepadan? Yang soalan ni diberi kat sini, ini 1 dan set 2 ni, ini adalah nilai X. Apa nilai theta dia? Maka kita kena cari nilai theta dia. Itu kalau kita nak pakai yang trigo So, kalau kita tak nak pakai trigo, kita settle macam biasa je lah. Yang macam ni. Nampak tak? Ini adalah jawapan kita yang tadi kan? So, kita masukkan je 1 dengan set 2. Kita selesaikan semua, kita dapat jawapan ini. Okey? Ini cara biasa. Tetapi, kalau kita nak guna trigo, maka kita kena convert siap-siap. Nampak tak? Set 2, X sama dengan set 2, dia setara dengan pi over 4. X sama dengan 1, dia setara dengan pi over 6. Macam mana kita dapat? Ya. So, kalau kita once kita dah tukarkan daripada X ke theta, maka kita dah boleh guna dah. Jawapan dia sama pun. Sama je jawapan dia. Ni, nampak jawapan dia sama je. So, sekarang ni kita nak convert dia, kita buat satu persatu. Ini saya tunjukkan dia. Tunjuk cara dia. Okey, yang pertama sekali adalah apabila X sama dengan set 2, kita akan menggunakan kita punya penggantian tadi tu. Kita punya penggantian kan X sama dengan 2 sin theta kan. Case yang mula-mula kan, case A. So, kita dah tahu nilai X. So, kita ganti aja. Nampak tak? Ini. Lepas tu, theta sama dengan arcsine. Nilai ini. Tekan calculator. Dalam calculator ada arcsine ni kat sini. So, dia adalah equal to 45 degree. Ataupun dalam radian adalah pi over 4. Ini ya. So, sama juga case dia untuk X sama dengan 1. Saya tunjukkan dalam video ini. Sini ya. So, kita dapat arcsine 1 over 2. Tekan calculator macam biasa. Kita dapat 30 degree or equivalent to dalam radian pi over 6. Tu cara dia. Jadi, kalau kita menggunakan radian tu, sudut tu, yang ini, kita akan definitely akan dapat jawapan yang sama dengan method 1 ini. Ya, dia sama aja. Okey, so itulah contoh 2. Okey, ni example 3 ni saya tunjukkan untuk penggunaan case B. Yang B yang B tu guna tangent. Ya, substitution menggunakan trigo tapi guna tangent. So, jadi ini contoh dia. Macam mana kita tahu dia case A, B or C adalah by looking at pattern ini. Ini 1 tambah X kuasa 2. Right? So, jadi sebenarnya nak kata senang tidak juga. Tapi dia lebih teratur dan lebih tertib berstruktur untuk kita menjawabnya. So, jadi dalam kes ini, kalau saya tunjukkan sekejap.
kita akan gantikan dx ni, kita gantikan semua-semua ni, kita tak nak x dah, kita nak theta. So dx ni akan dapat secant squared d theta, sementara yang bahagian radical ni, set ni, semua ni, bila kita buat substitution, kita akan dapat secant theta. Pendek tu je, tapi pengiraan dia adalah pengiraan dia. So yang pentingnya adalah kita akan menggunakan substitution x. X ini bukan u ya. Ini x. Ini sepatutnya adalah, sekejap. Okay. Here we go. Kita dapat, kita akan menggunakan substitution x sama dengan a tangent theta. A tu apa? A tu berapa? Tengok dulu. A tu 1. So 1. Jadi maknanya kita menggunakan substitution x sama dengan tangent theta sahaja. Jadi maknanya, tengok ini cara dia, saya tunjukkan sikit. Saya tunjukkan. Ini untuk yang radical ni, untuk yang set ni, kita ada 1 tambah x squared kan. X kuasa 2 kan. Jadi kita gantikan, yang x tu gantikan dengan tangent theta, dan kita dapat seterusnya yang ini, dan 1 tambah tangent squared. Tangent squared ini adalah sama dengan secant squared. Dan kita dapat secant theta last kali. Jadi untuk yang dx pula, ini cara dia. Kamu boleh lihat, saya tunjukkan dekat sini. So benda yang sama je. Jadi bila dah dapat yang part ini, dah dapat part ini, maka kita masukkan ke dalam sini. Jadi now kita ada secant darab secant squared. So secant darab secant squared dapat secant cube. Secant kuasa 3. Okay. Jadi untuk secant kuasa 3 ni, nampak tak ni? Yang panjang lebar ni, yang ini. Okey, ini kita belum belajar lagi sebenarnya. Kita akan sentuh ni dalam chapter yang lain. So, macam mana kita nak producekan ini. So, by right, untuk secant, dia ada beberapa trigo yang sebenarnya kita tak perlulah untuk ungkapkan dia, untuk menyelesaikan dia ataupun nak mencari dia. Dan sebenarnya dalam, dia ada dua trigo yang kita sedia untuk guna pakai. Dia punya kembangan dia. Bukan kembangan, dia punya hasil dia. So maksud dia, integration of secant cube ni adalah yang macam ni. Tapi sebenarnya boleh dapatkan. Tapi tidak digalakkan. So dia dah bagi macam tu, kita gunakan sahaja. So sebab itu saya kata refer to other chapter. Chapter berapa saya tak ingat lah. Tapi next teaching video lah. Right? So since kita dah dapat ini, maka kita dah ada dia punya limit dia, dia punya batas dia. Maka kita masukkan. So dalam hal ini saya dah siap-siap tukar tau. Nampak tak? Ini 1, 0. Saya dah siap-siap tukar dah, siap-siap convert dah. Jadi radian. So saya tunjukkan sikit conversion dia. Ni dia. Ini cara untuk convertkan dia. Convert x to theta. Ni cara dia. Kamu boleh lihat ya. So pi over 4 dan kosong. Alright. So ni cara dia. Dan masukkan siap-siap dekat sini. Dan seterusnya sampai sini saya dah boleh terus kira. Tak perlulah saya nak gunakan reference triangle tu untuk convertkan semula ke x. Tak perlulah. Sebab tak ada keperluan untuk saya buat macam itu. Saya hanya buat conversion x pergi theta je. Ini batas ni. Dan saya dah boleh terus evaluate ungkapan ini untuk dapatkan jawapan. Alright. So kita dapat 1.148 macam ni ya. Right. So itu adalah contoh nombor 3. Dan kita pergi pada contoh nombor 4. Contoh nombor 4 adalah penggunaan case yang C. Dia sama je.
Ya, dia sama je dengan cara-cara yang sebelum ni. Jadi untuk yang kes C, dia menggunakan sekali lagi, ini bukan U, ini adalah X. Ini adalah X, kesilapan. Ini adalah X. Okey, yang melibatkan secant. Jadi A ni apa? Tengok ni, A dia adalah ni 5. A dia 5. So maksud dia substitution ni adalah X sama dengan 5 secant theta. Ini dah fix saya. Ini dah fix sebab kita lihat kepada pattern dia. Pattern dia adalah yang ini X kuasa 2 tolak A kuasa 2. Ya, X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Itu pattern dia. Confirm kita akan pakai secant. So jadi kalau dipendekkan cerita, saya akan gantikan satu persatu, di mana dx ini warna putih ni dapat yang warna putih ni, dan yang warna biru ni akan dapat 5 tangent theta. Yang x ini saya ganti baliklah x tu 5 secant theta. Ya, dan mana boleh cancel? Ini 5 secant theta boleh cancel tau. Boleh potong, dan akhirnya kita akan dapat 5 tangent squared sahaja. Right? 5 tangent squared. So kita guna identity trigo. So kita convertkan siap-siap sebab tangent kuasa 2 ni tak boleh evaluate. Tak boleh integrate terus. Dia tak ada jawapan. Tapi kalau secant ada. Secant kita boleh integrate. Sebab secant squared dapat tangent. Tapi tangent squared tak boleh. Kena tukar dulu. Sebab itulah saya tukarkan tangent squared ini jadi secant squared tolak 1. Jadi from here baru kita boleh integratekan satu persatu. Integratekan secant squared dapat tangent, integratekan 1 dapat theta. Right? So jadi akhirnya kita akan dapat 5 tangent theta tolak 5 theta tambah C. Jadi jangan stop sampai sini. Kena ganti balik. Ini theta gantikan kepada X. Nampak tak yang warna biru ni? Yang ini dengan yang ini. Macam mana kita dapat? Menggunakan reference triangle. Ya, jadi saya tunjukkan sikit dekat sini. Ini adalah reference triangle dia. Ya, yang C ya. So from here kita dapat cari tangent theta sama dengan berikut. Yang ini kita nak dapatkan theta tu. Ya, ini adalah tangent theta. Ini adalah theta, iaitu arcsecant X per 5. Jadi kita gantikan semua ni ke dalam sini. Kita tak nak theta dah. Kita nak semua dalam X. Maka inilah jawapan dia. Okey. So saya nak tengok patah balik kat sini. Macam mana kita dapat ni? Saya tak terangkan tadi. Yang ni macam mana kita dapat ni? Macam mana kita dapat dx ini? Macam mana kita dapat ini 5 tangent theta? So tengok sini. Saya tunjukkan dalam video ini. Ini adalah macam mana kita nak dapatkan yang 5 tangent theta. So kita ada X kuasa 2 tolak 25. Nampak? Saya masukkan dekat sini. Dan saya perkemaskan pengiraan. Saya faktorkan dia. Dan saya dapat yang ini. Dan secant squared minus 1 is equal to tangent squared. Dan akhirnya saya dapat 5 tangent theta. Ini ya. So kamu boleh lihat, dan begitu juga dengan dx tu macam saya dapat macam ni. X sama dengan 5 secant theta, dan dx d theta dan dx seterusnya saya dapat ni. Right? So tu cara dia. So jadi inilah dia cara di mana kita nak menggunakan trigo substitution. Kita bukan sahaja nak gunakan trigo menyusahkan diri. Tetapi kalau menggunakan substitution biasa, kita tak dapat melakukannya. Kita tak dapat menyelesaikannya. Jadi, dengan menggunakan trigo substitution sahaja, kita dapat jawapan yang kita nak. Cuma, kena hati-hati, ada beberapa bentuk yang kita kena ingat. Bentuk-bentuk macam ni, sahaja yang boleh kita menggunakan trigo substitution. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu untuk kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video.